Anak saya sekolah pagi dia dapat TP 4 saja, tapi Kafah dapat 90 lebih. Kenapa dia tak boleh dapat TP 6? Betul, macam anak saya pula. Subjek-subjek lain okey, tapi kenapa pendidikan Islam rendah? Anak saya pula aktif co-curriculum. Subjek lain okey, tapi ada satu kelas dia jarang masuk kelas sebab perlu hadiri aktiviti koko di luar sekolah. Sebab dia, cikgu tersebut tidak puas hati dengan ketidakhadiran dia ke kelas. Jadi cikgu, bagaimanakah pemarkahan PBD ini dilaksanakan? Sabar, tenang. Sepatutnya perkara ini tak menjadi isu. PBD ini dilangsungkan sepanjang tahun. Persoalannya, kenapakah isu ini boleh timbul? Baiklah, marilah sama-sama kita kupas lebih lanjut lagi tentang persoalan isu ini, iaitu ketidaktelusan guru dalam pentaksiran pendidikan Islam. Jadi, apa itu pentaksiran? Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Apa pula yang dimaksudkan dengan ketidaktelusan? Ketidaktelusan adalah kecenderungan yang menghalang berlakunya penilaian yang adil berdasarkan kewujudan kriteria yang tertentu yang memberi kesan berbeza terhadap individu. Jadi, apakah faktor terjadinya perkara ini? Okey, jom kita tengok kenapa terjadinya isu ini. Isu ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Mari kita lihat faktor pertama, iaitu kurangnya pemantauan oleh pentadbir di peringkat penilaian dan pemerhatian semasa PDP berlangsung. Hal ini menjadikan penilaian PBD terlalu berpusatkan kepada guru. Jadi, gurulah titik tolak permarkahan PBD ini. Faktor kedua pula ialah terlalu subjektif. Penilaian seseorang individu mungkin berbeza dengan individu yang lain. Guru mempunyai standard penilaian sendiri yang mungkin mempengaruhi pentaksiran di bilik darjah. Sebagai contoh, sekiranya pelajar itu bermasalah disiplin dan tidak menghormatinya di dalam kelas, hal ini akan berkait rapat dengan emosi guru semasa pentaksiran. Faktor yang ketiga, paksaan pentadbir untuk memberi TP yang sesuai agar tidak banyak persoalan daripada pihak atasan yang kadang-kala agak cerewet dan mementingkan data yang cantik untuk menjaga prestasi sekolah. Guru perlu sediakan evidence bagi TP rendah dan TP tinggi, namun apabila disemak, penilaian di pihak atasan masih berbeza dan seterusnya memberikan kekeliruan terhadap penilaian PBD. Faktor yang terakhir ialah terdapat juga guru yang sering tidak masuk ke kelas sekiranya perlu menghadiri kursus ataupun aktiviti co-curriculum di luar sekolah. Hal ini akan menyebabkan guru tersebut terpaksa menilai murid dalam waktu yang singkat. Guru tidak mengenal murid sepenuhnya akan memberi kesan terhadap penilaian PBD murid. Kenapa seorang guru perlu elak dari tidak telus dalam pentaksiran? Jadi, mari kita tengok sedutan wawancara dari Dr. Raima Adam dari program Bina Upaya Guru di Didik TV. Kalau kita memberi skor yang tidak tepat, sebenarnya kita menzalimi anak murid kita. Tapi kalau anak murid itu belum lagi menguasai membaca lah contoh. Tapi kita berikan skor, tahap penguasaan dia dah boleh baca. Kita sebenarnya berlaku zalim sebab kita menganiaya anak murid kita. Memberi maklumat yang tidak tepat. Yang terakhir, ayo kita saksikan apakah pelaksanaan pentaksiran yang sepatutnya dijalankan.